Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat serata. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan membuat ulang kaji bagi tajuk bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi, bersama-sama saya Puan Nurdiana binti Ramli daripada SMK Taman Desa Skudai. Hasil analisis daripada ujian pertama yang kita jalankan pada bulan Januari baru-baru ini mendapati bahawa ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki oleh para pelajar. Jadi kita sama-samalah melihat standard kandungan bagi bab 1 ini. Okey. Standard yang pertama adalah 1.1 dunia reka bentuk, yang kedua 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi, dan 1.3 invensi dan inovasi dalam bentuk. Bagi tajuk 1.1 dunia reka bentuk, para pelajar perlu menguasai beberapa perkara penting. Pertama adalah definisi yang terkandung dalam dunia reka bentuk. Pertama A iaitu definisi reka bentuk. Kedua B definisi teknologi. C definisi reka bentuk dan teknologi. Dan yang terakhir adalah bidang yang terkandung dalam reka bentuk dan teknologi. Definisi reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Jadi bagi definisi reka bentuk, kata kunci yang pelajar perlu ingat ialah pertama, penyusunan bahan secara terancang, dan yang kedua adalah menghasilkan sesuatu produk, dan yang ketiga impak kepada kehidupan. Itu adalah definisi reka bentuk sahaja. Definisi kedua ialah definisi teknologi. Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Jadi untuk definisi yang kedua ini, iaitu definisi teknologi, kata kunci yang perlu diingat oleh pelajar adalah pengaplikasian ilmu sains dan matematik. Menggunakan sumber manusia semula jadi, menjadikan alat, tenaga atau sistem. Maklumat tambahan ni adalah fungsi teknologi, iaitu untuk memudahkan tugasan manusia. Definisi yang ketiga adalah definisi reka bentuk dan teknologi. Definisi ini menggabungkan kedua-dua definisi yang kamu pelajari awal tadi, iaitu definisi reka bentuk dan definisi teknologi. Maka secara rumusannya, rumusan bagi definisi reka bentuk dan teknologi ialah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Jadi, kata kunci yang diterangkan tadi, yang di-highlightkan sebentar tadi, digabungkan menjadi satu definisi bagi reka bentuk dan teknologi. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Bidang reka bentuk dan teknologi terbahagi kepada dua, iaitu pertama, konkret, yang kedua adalah abstrak. Bagi konkret, dipecahkan kepada dua. Pertama adalah teknologi dan seni, manakala bagi abstrak,
perkhidmatan dan komunikasi. Berdasarkan jadual yang diberi, para pelajar dapat melihatlah contoh-contoh tersebut. Bagi teknologi, pecahannya adalah peralatan, produknya, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Manakala contoh bagi seni adalah seramik, masakan, lukisan, alatan muzik, arca, halus, sulaman dan anyaman. Manakala contoh bagi perkhidmatan adalah pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah, dan sistem pengairan. Contoh bagi komunikasi adalah bahasa, atur cara, bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan grafik. Terdapat beberapa elemen yang perlu diketahui dan dikuasai oleh pelajar, iaitu pecahan 1.1.2 iaitu elemen reka bentuk. Pertama adalah garisan, kedua rupa, ketiga bentuk, keempat tekstur, kelima ruang, keenam warna dan yang terakhir adalah saiz. Jadi keseluruhannya terdapat 7 elemen reka bentuk yang perlu dikuasai oleh pelajar. Mari kita sama-sama melihat apakah definisi bagi garisan, iaitu elemen yang pertama. Garisan bermaksud cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Terdapat 9 fungsi garisan dalam sesuatu penghasilan produk, iaitu pertama, membahagikan dua ruang kawasan, kedua, menunjukkan pergerakan, arah atau aliran, ketiga, menunjukkan perhubungan antara elemen, keempat, mewakili ketegangan antara dua titik, kelima, menunjukkan kestabilan dan kerehatan, keenam, menunjukkan keseimbangan, ketujuh, menunjukkan daya gerakan yang dinamik, ke-8, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu, dan fungsi yang ke-9 ialah menunjukkan objek itu dekat atau jauh. Elemen yang kedua adalah rupa. Rupa bermaksud hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar, ataupun rupa mempunyai outline sebagai sempadan yang mengelilinginya. Dan rupa ini bersifat 2D, iaitu tidak berjisim. Rupa terbahagi kepada dua. Pertama, rupa abstrak dan kedua adalah rupa geometri. Elemen yang ketiga adalah elemen bentuk. Bentuk bermaksud objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Bentuk terbagi kepada dua jenis. Pertama, konkret dan yang kedua adalah abstrak ataupun ilusi. Bentuk konkret adalah bentuk yang boleh disentuh, boleh dipegang. Dan abstrak pula ataupun ilusi adalah berbentuk 3D ataupun 3 dimensi. Berbentuk dalam bentuk gambaran. Elemen yang keempat adalah tekstur. Tekstur ataupun jalinan
merupakan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Impak juga boleh dirasai melalui sentuhan pada objek sedia ada. Contoh-contoh tekstil adalah seperti rasa kasar, rasa licin, rasa halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Elemen yang kelima ialah elemen saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan, perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Sebagai contoh, saiz 2 buah basikal. Satu besar dan satu lagi bersaiz kecil. Elemen kelima yang perlu dikuasai oleh para pelajar adalah elemen warna. Warna bermaksud kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Kesan pembalikan ini memberi impak kepada mata, emosi dan psikologi. Terdapat 3 jenis warna ataupun 3 kategori warna. Pertama, warna primer ataupun warna asas atau warna utama. Kategori yang kedua adalah warna sekunder dan yang ketiga adalah warna tertier. Bagi warna primer terdapat 3 jenis warna utama iaitu merah, kuning, biru. Bagi kategori kedua iaitu warna sekunder adalah warna jingga, ungu dan hijau. Manakala warna tertier adalah hasil daripada gabungan warna. Pertama adalah warna merah jingga, merah ungu, kuning jingga, kuning hijau, hijau biru dan juga biru ungu. Kesan warna terbahagi kepada 2. Pertama, kesan warna panas dan yang kedua adalah kesan warna terang. Warna panas dikategorikan kepada terang dan jelas. Kesan kepada individu yang memandang warna tersebut adalah kesan warna ini dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna panas dinilai dari warna merah hingga ke warna kuning. Manakala bagi warna terang dikategorikan sebagai warna yang memberi impak ataupun cahaya yang rendah. Kesan kepada individu yang melihat cahaya daripada warna terang adalah redup, berasa tenang, damai dan menyejukkan mata memandang. Warna sejuk ini dinilai dari warna ungu hingga hijau. Elemen ketujuh yang perlu pelajar ketahui dan fahami adalah konsep elemen ruang. Ruang bermaksud kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Keluasan ruang menjadikan sesuatu objek lebih terselah dan menarik. Ruang ini terbahagi kepada 2 jenis. Pertama, ruang nyata dan kedua adalah ruang ilusi atau tampak. Bagi ruang nyata adalah ruang sebenar antara 2 objek yang berhampiran. Sebagai contoh, susunan antara kerusi dan meja di dalam sebuah kelas. Manakala bagi ruang ilusi atau ruang tampak adalah ruang yang terhasil apabila 2 objek tersebut dihasilkan dalam lukisan. Contohnya lukisan ruang dapur yang dilampirkan bersama-sama dengan ilusi tampak ini.
Tajuk kita hari ini, para pelajar, sangat mudah. Kita hanya fokus kepada beberapa perkara. Pertama, definisi asas, iaitu definisi reka bentuk, definisi teknologi dan gabungan. Definisi reka bentuk dan teknologi. Kemudian definisi bagi 7 elemen yang wajib dikuasai oleh pelajar sehingga tingkatan 3, iaitu 7 elemen tadi yang diterangkan. Jadi saya rasa insya-Allah mudah untuk pelajar ulang kaji semula tajuk ni, kemudian menjawab soalan yang telah saya lampirkan dahulu. Jadi dalam arti kata lain, kita akan mengulang semula pentaksiran bagi bab 1 ini supaya pelajar dapat menguasai definisi-definisi ini dengan lebih baik. Jadi pelajar jangan susah hati, ini peluang untuk anda memperbaiki pencapaian PPD anda. Jadi jangan risau, cikgu tunggu feedback daripada awak semua. Jadi all the best and good luck. Jadi don't worry, please answer this question yang saya lampirkan bersama-sama. Bye, Assalamualaikum.